Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Di bawah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bincang sebelum ini mengenai dengan kisah Sayyidina Umar yang mana dia nak mentahqiqkan, nak tengok benar ataupun tidak perkataan yang disabdakan, perkataan yang disebut oleh para sahabat yang mana berlaku kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dia ketuk pintu sebanyak 3 kali, kemudian dia pulang. Sayyidina Umar kata tunggu dulu. Kemudian Sayyidina Umar suruh panggil wakil dia, suruh Abu Musa al-Asy'ari masuk. Dia telah pulang. Maka Sayyidina Umar suruh panggil dia. Maka Abu Musa al-Asy'ari kata, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, bila mana salah seorang di kalangan kamu dah minta kebenaran sebanyak 3 kali, kalau dia tidak memberi izin maka kamu pulanglah. Maka Sayyidina Umar nak tahu betul tak betul perkataan ni. Dia tanya sahabat-sahabat lain, sehinggalah di kalangan orang Ansar dihantar seorang wakil nama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia membenarkan perkataan tersebut, apa yang disebut oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nak menunjukkan Sayyidina Umar betapa menitik beratkan tentang betul ataupun tidak betul perkataan yang disampaikan oleh sahabat Nabi ini. Itu yang Sayyidina Umar menyatakan pada muka surat 533. Sayyidina Umar kata, subhanallah innama sami'tu syai'an fa ahbabtu an atathabbata. Nombor 949 tu, iaitu maha suci Allah, hanya saja aku dengar sesuatu maka aku suka untuk aku sabitkan, untuk aku selidik dulu perkara ni betul ataupun tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar, perbahasan amar ma'ruf nahi mungkar pada muka surat 534 tergolong sangat penting kerana banyak nas, teks daripada Quran dan juga hadis memerintahkannya disebabkan keagungannya, perhatian yang bersungguh-sungguh terhadapnya, dan ramai orang yang meremehkannya. Namun begitu tidak mungkin mengkaji persoalan ini secara terperinci dalam kitab ini. Kita sebut secara tidak secara detail sangat, dibagi dalil Quran, hadis dan juga hukum hakam secara ringkas. Kita hanya mengambil nukilan-nukilan yang mendasar sahaja. Ulama telah menulis banyak kitab tentang persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, suruh perkara baik, tegah perkara mungkar. Sebahagian di antaranya saya bahas di awal kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ada satu kitab lain. Kitab tersebut namanya Syarah Muslim. Ini kitab Al-Azkar pun kitab Imam Nawawi. Ada nak pen? Salah satu kitab Imam Nawawi Syarah Muslim. Kitab syarah hadis lah, antara syarah yang masyhur. Dan saya jelaskan tentang berbagai hal yang harus diketahui. Kita sebutkan sebelum ini, syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada knowledge secara umum, seperti suruh semayang, puasa, semua orang tahu. Tegah perkara yang mungkar ini larang daripada minum arak, berzina, berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ni semua orang tahu. Knowledge ni semua orang ada, walaupun dia tak belajar tinggi, sekadar sekolah rendah dia dah tahu minum arak ni haram. Bila mana saudara dia, adik dia, anak dia melakukan perkara-perkara mungkar, wajib dia tegur. Anak dia tak menutup aurat dengan sempurna, wajib dia tegur. Sebab menutup aurat ni semua orang tahu. Pakai tudung semua orang tahu. Belajar sekadar sekolah rendah pun semua tahu. Tapi mengenai dengan masalah-masalah yang terperinci, yang agak sukar, yang perlukan ijtihad, ini yang kita sebutkan sebelum ni. Perkara yang ulama berbeza pandangan, maka kita tak boleh ingkar. Tapi perkara yang ulama semua sepakat larang perkara tersebut, ini kita boleh mengingkari, memang kita wajib mengingkari perkara tersebut. Amal mukhtalafih, perkara yang diikhtilafkan, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tidak boleh, maka tak boleh ingkar. Maksud tak boleh ingkar, tak bolehlah kita tegah dia, sebab mungkin dia berpendapat dengan pandangan yang menyatakan boleh. Macam aurat lah, bila aurat ni dalam mazhab Malik
pusat dan juga lutut. Itu dipanggil aurat juga, tapi aurat yang ringan. Qubul dubur itu aurat yang wajib ditutup dalam mazhab Malik, itu dipanggil sebagai aurat yang mughalladhah, yang berat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam majoriti di kalangan ulama, dia tak ada beza aurat ringan ke aurat berat, dia semua sama. Pusat dan lutut semua dikira aurat. Jadi kita tak boleh untuk membantah mereka yang mana berpendapat dengan pandangan mazhab Malik lah. Sama juga kalau kita lihat sebelum ni ASB, Fatwa Negeri Selangor, dia mengharamkan. Negeri-negeri lain kata boleh. Jadi bila berlaku ada sebahagian negeri kata boleh, sebahagian negeri kata tidak boleh, kita tak boleh mengingkari orang yang melabur pada ASB. Sebab Fatwa Negeri Selangor dululah menyatakan haram. Kita tak boleh kata orang berpendapat dengan pandangan tersebut, kita tak boleh halang. Dan kita nak melabur yang berpegang dengan pandangan negeri lain, orang lain tak boleh halang. Sebab perkara tersebut mukhtalaf fih. Tak ada yang sebulat suara kata haram. Bila mana ada sebulat suara yang menyatakan haram, contohnya riba. Riba ni semua kata haram, Quran hadis semua kata haram. Maka itu tak ada ulama kata boleh. Bila mana haram, maka seseorang yang melabur di bank yang tak patuh syariah, kita ada hak untuk, bukan ada hak, wajib kita larang dia. Sebab apa wajib? Sebab tu semua ulama kata haram, tak ada pun ulama kata boleh. Okey, itu pun perlu knowledge, tapi knowledge yang lebih lah berbanding yang sebelum ni. Sebelum ni syarat amar ma'ruf nahi munkar secara umum dia tahu benda ni boleh, benda ni tidak boleh. Tapi bila perlu kepada ijtihad, dia perlu yang tak terbuka kepada masyarakat biasa. Mana untuk orang-orang yang belajar saja, dia yang tahu benda ni haram, benda ni yang tidak haram. Jadi dia wajib bersuara kalau benda tersebut tidak betul. Dia tak boleh diam. Ini satu bab yang besar, tapi banyak dalam kitab ni sebut, banyak sangat di kalangan orang-orang di kalangan manusia yang menganggap remeh perkara tak mengambil berat, tidak mengambil berat tentang masalah ini. Sebenarnya satu bab yang besar tu, amar ma'ruf nahi munkar ni. Sebab bila mana kita biarkan perkara munkar, maka akan bermaharajalela kemaksiatan. Bila mana perkara-perkara jahat, buruk, bermaharajalela, mengatasi perkara baik, bila turunnya azab dia tak ada kira untuk orang jahat, untuk orang baik. Bukan pada zaman Nabi Lut dulu. Nabi Lut dulu, bila ditenggelamkan bumi, bila nak diangkat bumi dan diterbalikkan bumi, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Lut dan juga orang beriman keluar dulu daripada negara tersebut. Malaikat datang, angkat dan terbalikkan. Tapi kita sekarang mana ada wahyu yang turun nak bagi tahu keluar. Jadi bila mana perkara yang jahat mengatasi perkara yang baik, maka bila azab turun, orang baik pun kena. Orang yang jaga semayang, yang tak pernah tinggal semayang 5 waktu berjemaah di masjid pun kena juga. Sebab perkara jahat telah bermaharajalela, telah mengatasi perkara yang baik. Sebab tu Quran sebut falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Berhati-hatilah kepada orang yang bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, sebab akan timpa kepada mereka fitnah ataupun ujian, ataupun menimpa kepada mereka azabun alim, azab yang pedih. Masyarakat majmuk maksudnya dia ada selepas ni kita akan bincangkan ada perkara baik, perkara jahat yang kita tak boleh tegur. Ada perkara jahat yang kita tak boleh tegur, seperti syirik. Orang-orang Cina, India yang mana mereka ni tidak beriman, tapi mereka telah mengambil perjanjian, mana tidak akan buat kekacauan lah di negara Islam. Jadi mereka ini kita tak boleh halang mereka. Tak boleh halang. Sebenarnya kita suruh mereka masuk Islam pun amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tak boleh halang perbuatan menyembah berhala mereka, kerana mereka duduk bawah negara Islam dan mereka mengambil perjanjian tidak akan membuat kekacauan negara Islam. Nanti kita akan bincang lepas ni. Cuma dalam masalah
perkara jahat, perkara yang buruk, maksiat yang kita lihat, perkara mungkar kita lihat depan kita, wajib kita tegur lah. Cuma nanti kita akan bincangkan Quran dan juga hadis, ada beberapa, bukan semua benda kita boleh tegur, ada benda yang kita tak boleh tegur. Kita lihat ayat Quran yang pertama, surah Ali Imran ayat 14. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Okey. Hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini ada satu golongan. Apa maksud satu golongan? Maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar ni ada ketikanya fardu kifayah, ada ketikanya fardu ain. Fardu kifayah maksudnya bila seorang dah tegur, maka tak wajib yang lain tegur, cukup seorang tegur. Bila seorang buat perkara mungkar, buat maksiat, seorang tegur, kata perkara ni haram, kamu tak boleh buat. Yang lain yang tengok dah tak wajib tegur dah gugur kefarduan, kewajipan ke atas dia, ke atas mereka yang lain untuk tegur, sebab seorang dah tegur. Kalau semua mendiamkan diri, tak ada yang tegur, maka semua berdosa. Contohnya satu kumpulan sedang makan minum, ada 10 orang. 10 orang tersebut bila cerita keburukan orang, bila dia mengumpat orang, yang seorang ni cerita keburukan, yang 9 lagi diam, tak ada seorang pun tegur, maka 9 tu berdosa. 10 lah, 10 yang mengumpat sekali berdosa. Tapi kalau seorang yang tegur, seorang je tegur, kata perkara ni perkara yang tidak baik ni, ceritakan keburukan orang, yang lain dah tidak wajib tegur. Seorang tegur sudah cukup. Itu nahi mungkar. Ada ketikanya fardu ain. Fardu ain ni maksudnya bila orang cerita dengan kita seorang, dia cerita keburukan orang, cerita kepada kita seorang, jadi kita wajib bagi tahu lah. Kita wajib bagi tahu. Fardu ain pada ketika itu. Dia bukan fardu kifayah lah, fardu ain. Wajib kita bagi tahu sebab dah tak ada orang lain. Jadi menyuruh kepada kebaikan. Hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Maksud menyeru kepada kebaikan tak kiralah kebaikan dunia, kebaikan agama, mana secara umum, bukan maksudnya yang kebaikan pada agama aja, urusan-urusan dunia sekali. Maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dikhususkan kesempurnaan kesempurnaan dalam kejayaan ini, mereka yang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab dalam satu hadis dikatakan hadis ni hadis lemah lah. Pernah ditanya kepada Nabi, man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia? Hadis lemah. Siapakah sebaik-baik manusia? Nabi kata amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Mereka yang menyuruh kepada perkara ma'ruf, yang menegah perkara mungkar. Wa atqahum lillah wa awsalahum. Mereka yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa awsalahum, yang menyambungkan silaturahim di kalangan mereka. Itulah sebaik-baik manusia. Menyuruh perkara ma'ruf, menegah perkara mungkar, dan juga orang yang menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah, suruh orang bertakwa kepada Allah. Wa awsalahum, suruh manusia lain untuk menghubungkan silaturahim. 4 perkara ini adalah sebaik-baik manusia, Nabi kata. Tapi hadis ni hadis yang lemah lah. Sepatutnya amar ma'ruf nahi mungkar ni, dia aqrab ila tahsilil matlub. Dia bukanlah kita kata mesti wajib. Ada ketikanya kita lihat juga, dia kalau kita tegur, potensi untuk berubah tu tinggi, dan juga tidak memberi kemudaratan kepada kita. Sebab ada ketikanya bila mana kita tegur, perbuatan yang jahat, dia akan mudaratkan diri kita. Mungkin dia akan bunuh kita, mungkin dia akan mencederakan kita. Itu kita tak perlu tegur lah. Itu tak perlu tegur. Bukan semua perkara kita perlu tegur. Ada perkara yang mendatangkan perkara yang lebih buruk, tak perlu tegur. Dan teguran ini, ulama kata perlu lembut, perlu ada hikmah, ada cara dia. Bukan semua kita boleh tegur, ada cara.
ada laluan ataupun ada saluran dia yang kita perlu tegur. Kita ada saluran yang betul, maka berlakulah amar ma'ruf nahi munkar. Bila saluran tak betul, maka berlakulah permusuhan dan juga pergaduhan. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, dia kata apa? Man wa'adha akhahu sirran, siapa yang beri nasihat, beri teguran kepada saudara dia diam-diam, makna antara dia dengan orang yang ditegur, maka Imam Nawawi kata faqad nasahahu wazanuhu, sesungguhnya dia telah memberi nasihat kepada orang tersebut. Bila dia tegur secara diam-diam antara dia dan juga orang yang ditegur, makna dia telah memberi nasihat. Waman wa'adhahu jahran faqad fadahahu wa syanahu, siapa yang tegur manusia secara terang-terangan, bagi semua orang tahu kesalahan dia, maka sesungguhnya dia telah aibkan orang tadi, telah malukan, telah jatuhkan maruah orang tadi. Jadi nak tegur pada saluran dia lah. Kalau kita adukan kepada pihak berkuasa, kalau adukan kepada pihak berkuasa, itu yang terbaik lah. Kalau contohnya dia buat contoh dia buka kedai yang mengganggu laluan contoh, jadi kan kita memang tak ada cara lain lah, kena mengadu kepada pihak berkuasa supaya ditutup kedai tersebut, sebab dia memberi gangguan kepada orang lain. Tapi kalau kita boleh tegur secara baik, kita kata ni bukan tempat buka kedai ni, ni akan ganggu lalu lintas, akan ganggu tempat pejalan kaki. Kalau dia dapat tegur, alhamdulillah. Tapi selalunya orang tak dapat terima teguran tu. Bila dah buka satu tapak, satu kedai, dia akan ganggu tempat laluan jalan kaki, tempat, jadi akan ganggu benda-benda lain. Bila kita tegur, dia dapat terima, alhamdulillah. Tapi kalau kita rasa dalam sangkaan kuat kita, bila kita tegur memang tak ada perubahan pun, maka terus kepada pihak yang berkuasa lah, atas simpati orang yang nak buat aduan tadi lah. Kalau dia rasa kesian dekat orang ni, dia nak bagi teguran secara berdua, itu lebih baik. Tapi kalau dia rasa memang tak ada perubahan orang seperti ni, maka dia pergi ke pihak yang lebih tinggi lah. Sebab sebenarnya bila kita tegur dengan saluran yang betul ni, contohnya bila imam baca salah, kita tegur dengan cara yang betul, sebenarnya itu akan memberi implikasi yang baik lah kepada orang yang kita tegur tadi. Imam contohnya bacaan dia salah sikit, kita tegur. Tapi bila kita tegur secara terbuka, akan jatuh maruah dia dan dia tak nak terima teguran kita. Okey. Sama juga ulama, dia menyatakan, dia memberi satu teks ataupun nas, dia menyatakan wajib kepada orang yang tahu untuk dia mengingkari kepada penjual dan dia memberitahu kepada pembeli. Ini maksudnya kalau dia tahu idza ra'a insanan yabi'u mata'an, kalau dia tahu seorang manusia, dia seorang penjual, dia menjual kepada pembeli satu barang yang ada kecacatan, barang tadi ada keaiban, ada kecacatan lah, tak sempurna. Jadi dia hukumnya wajib dia bagi tahu, wajib dia bagi tahu kepada pembeli kerosakan tersebut. Sebab apa wajib dia bagi tahu? Sebab dia tahu. Bila dia tahu, wajib dia bagi tahu si pembeli, dan juga dia kena memberi teguran kepada si penjual. Dua-dua dia kena buat. Sebab penjual telah penjual. Kalau penjual tak jual lagi, bolehlah dia beri teguran kepada penjual. Tapi kalau penjual dah pun jual, kalau dia beritahu kepada penjual saja, tidak ada apa-apa makna. Penjual pun dia bagi tahu supaya dia tahu perkara tersebut, perkara yang tidak boleh dalam agama Islam, menjual perkara yang rosak, perkara yang telah ada aib. Perkara ada aib kita boleh jual, tak jadi masalah. Contohnya barang yang sudah luput tempoh dia. Contohnya barang tersebut elok sampai 20 hari bulan 10. Sekarang dah bulan 11 dah. Jadi kita kata tak apalah, seminggu je. Tetap tak boleh jual. Sebab apa tak boleh jual?
Kerana kalau pembeli tahu, dia tak akan beli. Itu nama dia aib. Kita kata barang ni elok lagi, memang elok, tapi kalau pembeli tahu, dia nak beli tak? Dia tak akan beli. Maknanya ada kecacatan. Kalau kita sebagai pembeli, walaupun susu ke apa ke kita beli, lewat 2-3 hari daripada tarikh luput tu. Contoh, hari ni 8 hari bulan, expiry 6 hari bulan, kita tak nak beli. Walaupun elok je, memang elok, kita tak nak beli. Kalau kita diamkan, sembunyikan, kita jual, itu dipanggil aib, kecacatan. Sebab kalau pembeli tahu, pembeli tak nak beli. Sah ke tak sah? Hukum tak sah. Melainkan kalau dia bagi tahu. Dia bagi tahu ini dah tarikh luput je 2 hari yang lepas. Tapi saya jual dia, tapi saya jual dengan harga murah lah. Harga je RM5. Saya jual 2 ringgit setengah je lah. Sebab dia baru 2 hari lepas dia punya tarikh luput. Kalau orang tu pun tahu, pembeli tahu dan dia beli, maka sah. Kalau pembeli tak tahu, dia kata ni harga RM5, saya bagi murah je, 2 ringgit setengah je, ambil je. Tapi dia tak bagi tahu aib, kecacatan, maka hukumnya tak sah. Jual beli tersebut tak sah. Jadi wajib, kalau kita tahu, kita wajib bagi tahu. Kalau tarikh luput diubah, kalau dia tarikh luput selalunya 2 tahun. Tapi kalau kita lebih, maknanya kita yang ubah sendiri. Bila kita ubah sendiri, hukumnya tak sah. Tak sah sebab dia daripada kilang sudah bagi tahu dah berapa. Tapi kita nampak elok, kita ubah sendiri. Bila ubah sendiri, hukumnya tak sah. Tak sah. Sebab daripada kilang dia dah bagi tahu dah. Ini selalunya berlaku pada makanan tin ataupun mi lah. Selalu mi, kadang-kadang dia tahan dalam seminggu je. Tapi bila mana penjual dia tengok, mi ni rasa okey lagi, elok lagi ni. Jadi dia pun hilangkan apa? Tanda dia. Sepatutnya 20 hari bulan, sepatutnya 7 hari bulan 11. Jadi dia pun buang dekat 7 hari bulan 11 tu. Jadi bila orang beli, orang ingat, tak apalah, elok lagi ni, nampak mi pun elok, orang pun beli. Tapi sebenarnya sudah tarikh luput, maka tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. Kalau nak jual, dia kena bagi tahu. Kalau tak, aib. Ada kecacatan pada barang tadi, walaupun barang tu elok. Dia bukan tengok barang tu elok ke tak. Pembeli kalau dia tahu barang yang sudah sampai tarikh luput, dia nak beli tak? Mesti dia tak nak beli. Kalau kita sembunyikan, itu dipanggil aib. Bila aib, kecacatan, kalau kita tahu, wajib kita tegur. Kalau orang yang menjual, hukumnya haram lah. Mengambil daripada sumber yang haram, jual beli daripada sumber yang haram. Satu lagi ayat Quran, firman Allah Ta'ala pada surah Al-A'raf, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Jadilah engkau pemaaf dan ni ayat Quran yang sebelum ni kita bincangkan, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling daripada orang-orang bodoh. Ini yang kita bincang sebelum, dari 2 kisah. Satu daripada bab berpaling daripada orang yang jahil, satu lagi kisah mengenai dengan kita panggil dalam bab syafaat yang kita bincang sebelum ni. Sayyidina apa? Umar, bila mana dia adakan meeting yang kita sebutkan sebelum ni dengan orang-orang yang dia pilih lah. Seorang sahabat, Hur bin Qais ni seorang sahabat yang disegani di sisi Sayyidina Umar. Maka pakcik kepada Hur bin Qais, nama dia siapa? Uyainah bin Hisin. Dia bagi tahu kepada Hur bin Qais, minta izin kepada Sayyidina Umar untuk izinkan aku masuk dalam meeting ni. Dia bagi tahu, wahai Sayyidina Umar, pakcik aku nama dia Uyainah bin Hisin, dia nak masuk dalam majlis ni, boleh tak? Maka Sayyidina Umar kata, masuklah. Bila masuk dia terus kritik, wahai Umar, la tu'tinal jazal, kamu tak menunaikan hak kami, tak beri hak kami. Kemudian
Dia kata wala taqdi bainana bil adl, kamu tidak hukum kami dengan hukuman yang betul, adil. Bila mana Saidina Umar dengar perkataan ni, Saidina Umar nak bunuh orang tadi, maka Hur bin Qais ni bangun, dia baca ayat Quran ni, ayat yang surah Al-A'raf ni, ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, iaitu maafkanlah dia, suruhlah perkara yang baik dan juga berpaling kepada orang yang jahil. Terus Saidina Umar batalkan niat dia untuk bunuh orang ni. Dahlah kita diberi kepada dia untuk masuk dalam meeting. Bila beri peluang nak masuk dalam meeting, dia pula kritik pemimpin pada ketika itu. Dalam meeting dia kritik secara terbuka. Saidina Umar nak bunuh orang ni, maka Hur bin Qais beri teguran. Dalam bab syafaat, kalau tuan-tuan lihat hadis ni yang kita bincang sebelum ni, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dalam hadis muka surat 529, muka surat 943, 529, nombor rujukan yang kita azkar 943. 943, satu lagi dalam bab berpaling kepada orang jahil, nombor 902, 943. Ini diceritakan mengenai kisah yang sama. Uyainah bin Hisin yang mengkritik Saidina Umar pada ketika itu secara terang-terangan. Maka Hur bin Qais baca ayat Quran ni, ayat 199. Okey, kemudian kita sebutkan surah At-Taubah ayat 71, firman Allah Ta'ala, surah At-Taubah 91, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Yang bermaksud orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mana saling bantu-membantu antara orang Islam. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ni dia ada tulis pada awal ayat, orang lelaki, orang perempuan, orang yang beriman, lelaki juga perempuan, mereka menolong sebahagian yang lain. Kemudian mereka suruh amal ma'ruf nahi mungkar. Itu sifat orang beriman lah. Mereka saling bantu-membantu. Kalau orang buat salah, dia tegur. Macam dalam peperangan, orang lelaki akan berjihad, orang perempuan dia keluar juga jihad, tapi bukan berperang. Dia akan bantulah, sediakan makanan, merawat orang-orang yang sakit. Itu pada zaman dulu lah. Pada zaman sekarang susah lah. Zaman sekarang semuanya guna drone guna drone terus serang guna drone. Jadi agak susah lah. Pada zaman dulu begitu. Bila berperang guna pedang ni, lelaki pun keluar, perempuan pun keluar. Tapi lelaki ni dia pergi jihad, lawan dengan musuh. Manakala perempuan ni dia akan sediakan makanan ataupun rawat lah mana-mana tentera Islam yang luka. Okey, ayat yang berikutnya firman Allah Ta'ala, surah Al-Ma'idah ayat 79, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Ni kisah orang-orang Yahudi. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka lakukan. Orang-orang Bani Israel ni, bila kawan mereka buat perkara mungkar, mereka diam je. Tangkap ikan hari Sabtu, tak apa, mereka diam je. Yang penting kami tidak buat. Bukan yang penting kami tak buat, kamu tak larang. Itu pun dah dikira haram dan berdosa. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan itu. Sebahagian mereka, Bani Israel, tidak melarang sebahagian yang lain. Kawan mereka buat mungkar, buat pula secara terang-terangan, wajib kita tegur. Kalau buat secara sembunyi, kita pun tak tahu, itu tak apalah, sebab kita tak tahu. Ini secara terang-terangan, dan pada ketika itu tidak ada yang berani untuk menegah perkara yang mungkar. Maksiat ni, apabila seseorang itu lakukan maksiat dan orang lain, dia mampu untuk tegur. Apabila seseorang melakukan maksiat, sepatutnya dia melakukan secara sembunyi. Sebab dalam hadis bagi tahu tau. Dalam hadis, dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, dia kata apa?
buliya minkum bi syai'in min hadhihi al-qazurat falyastatir. Siapa yang diuji di kalangan kamu dengan sesuatu daripada perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang jahat lah, maka hendaklah disembunyikan. Tapi apabila dibuat secara terang-terangan, maka bila mana mereka tak tegur, maknanya mereka sepakat. Bila mereka tak tegur, maknanya mereka galakkan. Orang buat jahat secara terang-terangan, bila dia buat jahat secara terang-terangan, bila kita tak tegur, maknanya kita apa? Maknanya kita setuju. Kita setuju ataupun kita galakkan lagi. Bila dah buat jahat, tak apa, biarkan. Maknanya kita setuju dan kita galakkan orang lain untuk buat seperti itu juga. Sebab itu Nabi kata, bila mana diuji salah seorang di kalangan kamu dengan sesuatu daripada perkara al-qazurat, perkara kotor, perkara yang maksiat, sepatutnya disembunyikan perkara tersebut. Bila kita buat jahat, kita tak suka orang lain tengok benda yang kita buat. Tapi bila dah buat jahat secara terang-terangan, wajib tegur. Dalam nombor 351 tu, masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan yang telah disebutkan. Banyak ayat Quran yang lain cuma disebutkan dalam kitab Azkar 4. Sebab tu tadi kita sebut, kitab ni dia tak bahas terperinci. Hukum datang ke semua dalam Quran. Semua datang ke semua dalam Quran banyak lah. Dia datang ke 4. Dan 4 pun dah kira banyak lah. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim nombor 351 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di kalangan kamu satu perkara mungkar, perkara maksiat, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah diubah dengan tangan dia. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu ubah dengan tangan mana dengan kuasa dia. Fa bilisani, tak mampu dengan kuasa, dengan tangan, ubahlah kemungkaran dengan lidah. Fa illam yastati', kalau tak mampu juga dengan tangan, dengan lidah, fa biqalbihi, maka tegahlah kemungkaran dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Apa maksud menegah dengan hati? Menegah dengan hati makna hati rasa benci. Ini ulama kata hukumnya wajib. Bila mana dia ada kuasa, maka wajib dia tegah. Kalau dia jadi bos, orang bawahan dia buat perkara maksiat, perkara yang tidak betul, berdua-duaan lelaki perempuan, wajib dia tegur sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Jadi setiap kemungkaran yang kita lihat, hukumnya wajib bila kita ada kuasa dan kita mampu. Dengan syarat lah, dengan syarat tidak ada berlaku kerosakan yang lebih besar ataupun kerosakan yang sama. Contohnya kalau dia tegur akan berlaku mudarat, bukan mudarat kecil, mudarat yang sederhana, itu pun tak boleh untuk dia tegur, biarkan. Kalau dia tegur berlaku mudarat yang lebih besar lagi, contohnya pemimpin yang zalim. Bila pemimpin yang zalim ni, kita dah tahu perangai dia, bila ditegur maka akan dipenjarakan. Jadi apa boleh buat? Kita diam dah. Sebab bila kita tegur, maka mudarat lebih besar, akan dipenjarakan. Itu maka kita diam. Wa illa, kalau dia tak ada tindakan apa-apa, boleh memang dibuka untuk diberi teguran, maka boleh kita tegur. Bila salah wajib hukumnya. Fa huwa ma'zurun wal mukallaf bihi ghairuhu. Bila mana ada kemudaratan yang lebih besar atau kemudaratan yang sederhana, maka kita tak diberikan uzuran, maknanya kita boleh berdiam diri daripada tegur. Kalau ada kuasa, tegur dengan tangan atau dengan kuasa yang kita ada. Kalau kita tak ada kuasa, hanya mampu memberi nasihat je, maka wajib juga memberi nasihat dengan lidah. Kalau dengan lidah pun tak ada, dia tak mampu untuk beri nasihat dengan lidah, mungkin dia takut ke apa ke, maka cukuplah dia benci dengan hati dia. Fa biqalbih, maksudnya dia benci dengan hati dia, dan dia niat dalam hati dia, dia ada cita-cita sekiranya dia diberi kuasa, diberi kuasa untuk ubah, maka dia akan ubah. Tapi dia benci benda maksiat ni, itulah wajib tahu hukum dia. Wajib kita rasa benci terhadap perkara maksiat. Ini Quran menyebutkan ablaq fal ablaq, mana kita nak tegur kemungkaran ni,
bukan terus tegur je. Dia ada peringkat-peringkat dia lah. Kalau mampu dengan kuasa tangan, gunakan tangan kuasa. Kalau tak ada dengan lidah, kalau tak ada dengan hati. Itu kita panggil al-ablaq fal-ablaq. Dia ikut peringkat, bitadrij. Ikut peringkat. Sama juga kalau kita semayang, Nabi pernah beri tahu satu hadis melalui Imran bin Husain. Imran bin Husain ni sahabat Nabi, dia ada penyakit bawasir. Bawasir ni penyakit apa? Buasir. Dia tak boleh sembahyang berdiri. Maka Nabi kata salli qa'iman. Perkara pertama, hendaklah sembahyang berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu buasir, kamu tak mampu nak berdiri, fa qa'idan, sembahyang duduk. Fa illam tastati', kalau tak mampu juga untuk duduk, maka fa'ala jambin, maka mengereng ke sebelah kanan. Macam itulah juga ulama-ulama fiqh sebut daf'us sa'il, mempertahankan diri daripada orang yang serang. Orang yang serang kita, dia guna kayu je, kita tak boleh terus guna pistol. Sebab guna kayu itu belum berat lagi. Kalau guna pisau mungkin berat sikit. Jadi kita nak mempertahankan diri kita, ulama fiqh kata al-ashal fal-ashal, benda yang paling rendah naik sikit. Kalau dia tak ada senjata apa-apa pun, cuma dia minta kita duit, dia ugut kita, tapi tak ada senjata apa-apa pun, kita tak boleh guna pistol. Kita boleh guna apa-apa yang ada lah. Mungkin kita boleh cederakan dia, tumbuk dia ke apa, yang kita boleh mempertahankan diri kita. Tapi kalau dia guna pisau, maka kita pada pisau juga, maka kita lawan dengan pisau. Sebab pisau dengan pisau. Ini dari segi ulama-ulama fiqh lah. Dari segi undang-undang lain pula. Undang-undang kita lihat lah. Kalau kita mencedera, kita bunuh orang ni, kita kena fight lah nanti. Sebab kita dituduh membunuh orang. Sebab kita mungkin ada pilihan yang lain. Mungkin dia curi harta kita, kita ada pistol. Dia curi harta kita, dia curilah kasut ke apa, jadi kita tak boleh tembak kaki dia terus. Selagi mana kita boleh buat report ke apa-apa yang kita cam orang tersebut, kita tahu tempat tinggal dia ke apa, kita boleh report lah. Tapi kalaulah kita terus tembak, maka itu dari segi undang-undang salah. Dari segi agama pun dia ajar al-ashal fal-ashal, tegah ikut peringkat. Makna kita mempertahankan diri ikut peringkat-peringkat. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Apa maksud selemah-lemah iman? Makna kita benci dalam hati kita perkara maksiat. Bila mana kita benci dalam hati kita perkara maksiat, itu selemah-lemah iman. Sebab apa dipanggil selemah-lemah iman? Sebab kita tak boleh nak manfaat, tak boleh tular kepada orang lain. Tapi kalau guna lidah, guna tangan, guna kuasa, maka manfaat akan tular kepada orang lain. Tapi kalau kita tak suka benda tu, perkara maksiat, tapi kita pendamlah hati kita benci, hanya terbatas pada diri kita je lah, orang lain tak dapat manfaat dia. Maknanya dia tak boleh menghilangkan maksiat tersebut. Dalam satu riwayat ada penambahan, dia kata laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Tiadalah selain daripada itu, kalaulah tak ada kebencian dalam hati, maknanya dia tidak ada keimanan sebesar biji sawi. Kalau benci pun tidak ada dalam hati, makna hati dia tidak ada iman. Apa maksud tidak ada iman ni? Yang ni ulama takwil lah. Kalau tak ada iman jadi apa? Jadi kafir lah. Bila tidak ada iman dalam hati, ulama takwil lah. Bukan kita mudah untuk kita kafirkan orang. Jadi maksud ulama takwil hadis ni, hadis yang kata ada penambahan dalam riwayat Imam Muslim. Dia kata laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Tidak ada iman sebesar biji sawi selain daripada itu. Kalau kita tak benci dalam hati kita perkara maksiat. Apa maksud dia? Ulama takwil kan maksudnya min asarihi wa samaratihi la min haqiqati. Bukan hakikat iman. Makna tidak ada kesan iman. Tidak ada hasil iman. Dia ada iman tapi seolah-olah tidak ada hasil apa-apa sebab dia suka perkara maksiat. Tak ada pun kesan keimanan dalam diri dia. Itu maksud tidak ada iman sebesar biji sawi tu. Bukanlah maksud tak ada iman langsung, tak ada iman kafir lah ya.
Tidak ada kesan keimanan, tak ada hasil apa-apa keimanan dalam diri dia. Seterusnya nombor 1952 dalam riwayat muka surat 535, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ta'ala an yab'asa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, Nabi kata, wajib atas kamu, wajib atas kamu, la ta'murun bil ma'ruf tu, la tu mana demi mesti, maknanya seolah-olah bersumpah lah ni, la ta'murun bil ma'ruf, wajib atas kamu untuk memerintahkan kebaikan, suruh perkara baik, melarang dari kemungkaran, atau kamu wajib suruh benda baik, tegah benda mungkar, ataupun Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Antara dua, kalau kamu tak suruh perkara baik, tegah mungkar, azab akan turun, bala akan turun. Kemudian kamu berdoa macam mana pun kepada Allah, tetap tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Sebab apa? Bila tak buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar, sebab tu dalam awal-awal bab kata perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting, antara bab yang terpenting dalam bab syariat ini, bab yang terpenting. Sebab dia menentukan bila kita doa tak mustajab, tak mustajab doa kita, sebab kita abaikan tugasan yang penting, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dapat dipahami daripada hadis ini, apa dia yang dijelaskan dalam kitab Zawajir. Dia kata kalaulah seseorang meninggalkan perkara mungkar tanpa sebarang keuzuran, itu termasuk dalam kabair, dosa-dosa besar. Tinggalkan kemungkaran dengan sengaja tanpa apa-apa keuzuran, dia boleh tegur saja, dia tak nak tegur, termasuk dosa besar, sebab hukumnya wajib. Dalam hadis ini juga nak menyuruh kita dua perkara, nak memberi pilihan kita dua perkara, sama ada kita nak suruh perkara yang ma'ruf ataupun tunggu azab Allah Ta'ala. Bila azab Allah datang, pada ketika itu kamu doalah, minta dijauhkan daripada azab, daripada hukuman Allah, tidak akan diterima lagi lah. Kami riwayatkan, Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan. Hasan ni bawah sikit daripada hadis sahih, tapi hadis masih dianggap kuat. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi nombor 953, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Sayyidina Abu Bakar bagi tahu, wahai manusia, sesungguhnya kamu baca ayat ini, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kamu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Bila kamu dah dapat petunjuk, orang lain sesat, keburukan orang yang sesat itu tidak terkena kepada kamu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak memudaratkan kamu orang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Bila saya dapat petunjuk, orang lain sesat, kesesatan orang lain tak beri mudarat apa-apa kepada diri saya, sebab saya dapat petunjuk. Kemudian Abu Bakar kata, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'aw adh-dhalim, sesungguhnya manusia bila mana melihat orang zalim, sesungguhnya orang-orang yang ketika melihat orang zalim, mereka tidak mencegahnya, falam ya'khudhu ala yadayhi, mereka tak mencegahnya, maka au syaka an ya'ummahumallahu bi'iqabin minhu, maka Allah Ta'ala akan meratakan azab. Maksud meratakan azab, bagi semua kena azab, orang baik orang jahat semua kena azab ke atas mereka semua. Dalam ayat Quran ni, ini yang manusia salah faham sebenarnya. Sebab apa dia salah faham? Dia ingat ke tak perlu tegak orang lain punya jahat, sesat itu orang lain punya hal, kita tak perlu ambil tahu. Ini ayat Quran sebut, alaikum anfusakum, kamu jaga diri kamu, la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Maksudnya
Orang lain sesat tidak memudaratkan diri kamu. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud lah, satu riwayat yang lain, dia kata ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, tiada mana-mana kaum yang beramal di kalangan mereka perkara maksiat, melakukan perkara maksiat, summa yaqdirun ala an yughayyiru, kemudian kaum tersebut mampu untuk mengubah kemaksiatan tersebut, mana tegah mungkar, illa an yushika an ya'ummahumallahu bi'iqabin, maka tunggulah azab Allah Ta'ala akan kena pada semua manusia. Dalam ayat Quran ni Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir, dia kata min aqbahil bid'ah, sejelek-jelek perkara bid'ah, sebahagian di kalangan orang jahil ni bila mana mereka menyuruh perkara yang ma'ruf, menegah perkara mungkar, mereka kata apa? Bila disuruh kepada mereka tegah amar ma'ruf nahi mungkar, mereka kata, Quran dah sebut ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum, jagalah diri kamu, keburukan maksiat orang lain tak terkena pada kamu. Itu yang mereka faham, orang-orang jahil faham. Orang jahil ini mereka akan faham bila mana mereka dengar perkataan Abu Bakar. Apa perkataan Abu Bakar? Abu Bakar kata man fa'ala zalika izdada ismun, siapa yang melakukan demikian maka bertambahlah dosa maksiatnya, ismu ma'siyatihi, dengan sebab tafsir ayat Quran ikut kepala dia sendiri, ikut pendapat dia sendiri. Wa huwa minal kaba'ir, dia adalah dosa besar. Maksud ayat tu alaikum anfusakum, Abu Bakar kata alaikum anfusakum tu adalah selepas daripada amar ma'ruf nahi mungkar, itu maksud dia. Jadi Abu Bakar kata siapa yang bagi tahu kata tak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Ta'ala kata alaikum anfusakum, jaga diri kamu, maksiat orang lain tak terkena pada kamu. Abu Bakar kata apa? Siapa yang berpandangan seperti ini dia dapat dua dosa. Satu, dosa tak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Satu lagi dosa tafsir Quran ikut kepala dia sendiri. Maksud alaikum anfusakum ayat Quran ni, maksud dia jagalah diri kamu selepas kamu buat amal ma'ruf nahi mungkar. Selepas kamu dah tegah kemungkaran, suruh perkara baik, jagalah diri kamu, kemudaratan, kesesatan orang lain tak akan sampai kepada kamu. Itu maksud dia lah. Cuma di sana yang saya bagi tahu tadi, ada diberi pengecualian lah kepada orang yang mana Allah Ta'ala izin untuk menegah kemungkaran daripada mereka ni, iaitu kemungkaran syirik, yang mana orang-orang kafir yang duduk di bawah negara Islam lah, duduk bawah negara Islam, jadi mereka dah ambil perjanjian, mereka tetap sembah berhala semua, tapi tak wajib kita tegur. Sebab apa? Sebab mereka dah ambil perjanjian, mereka tak buat kekacauan di negara Islam. Jadi mereka buat tu, mereka sembah, buat patung semua tu adalah perkara yang berdosa, haram. Tapi mereka dah ambil perjanjian, tak buat kekacauan di negara Islam. Jadi kita tak wajib lah untuk tegur mereka, tegur menyembah berhala tu, sebab mereka dengan kefahaman mereka lah. Satu 954 kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan lain-lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jairin, jihad yang terbaik adalah kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Di depan penguasa yang zalim. Sebab apa? Sebab apa? Seafdal jihad adalah kita berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jairin, perkataan yang adil, perkataan yang benar di depan sultan yang zalim. Sebab apa dipanggil seafdal jihad? Kerana
orang yang berjuang melawan musuh, dia ada harapan tu. Bila lawan musuh, dia ada harapan untuk menang ataupun kalah. Mana kemungkinan menang, kemungkinan kalah. Itu kita panggil orang yang berhadapan dengan musuh, orang yang berjuang, berjihad. Tapi bila mana dia dah tahu raja tu memang raja zalim, bila raja zalim ni dia akan seksa, akan beri hukuman yang berat, kita bercakap perkara yang benar depan dia, makna harapan untuk mendapat kemenangan tu sukar, makna tipis, lebih dekat mendapat hukuman. Sebab tu dipanggil afdalul jihad. Seafdal-afdal jihad orang yang menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan di hadapan raja yang zalim. Berbeza dengan berjihad. Jihad ni dia ada dua tu kemungkinan menang, kemungkinan kalah. Sebab itu dipanggil afdalul jihad, perkataan yang benar di hadapan raja yang zalim. Okey. Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hadis hasan. Hadis yang kuat juga lah. Hadis-hadis dalam peribahasa ini lebih terkenal daripada sekadar disebutkan, sedangkan ayat yang disebutkan Abu Bakar ternyata difahami salah oleh ramai orang. Padahal makna yang sebenar adalah bahawa apabila kamu melaksanakan apa yang diperintahkan, maka kesesatan mereka yang sesat tidak akan memberi kesan apa pun bagi kamu. Di antara yang diperintahkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat ini memiliki makna yang dekat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksudkan. Maksudnya yang tepat, pendapat Abu Bakar, ayat Quran yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, maksudnya apa? Maksud Sayyidina Abu Bakar dalam yang difahami daripada ayat tadi adalah apabila kamu melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang Allah suruh kamu buat, sembahyang, puasa, maka kesesatan mereka yang sesat tidak akan memberi kesan. Orang tak sembahyang, tak sesat, kamu tak dosa apa-apa pun, dosa mereka tak terkena pada kamu. Ini semua yang saya bagi tahu tadi selepas kita buat amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas sebab dosa kita tak akan tanggung dosa orang lain. Ma huwa 'alal insan wa kullifa bihi fa idza qama bihi ma wa lam yasma' minhu faqad ata bil wajib alladhi alayh. Sama macam nabi-nabi lah, ma 'ala rasul illa al balagh. Tugas nabi sampaikan je dakwah dia, risalah dia. Ini perintah Allah, suruhan Allah, ini larangan Allah. Mereka nak terima tak terima terpulang pada mereka, tapi tugasan nabi adalah menyampaikan. Innama anta munzir wa likulli qaumin hada. Kamu hanya memberi peringatan. Bagi setiap kaum tu hadin, ada orang yang menunjukkan ke arah kebaikan. Mereka nak buat, mereka tak buat, kamu dah terlepas sebab kamu dah suruh. Kesesatan mereka selepas mana mereka dengar kebenaran daripada kamu, tidak akan terkena apa-apa kepada kamu. Kamu sudah lepas. Dosa dia tak semayang, tak puasa, semua tu kamu dah bagi tahu, maka kamu terlepas, itu dosa dia sahaja. Yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar memiliki syarat-syarat dan pelbagai ketentuan yang tidak dapat diterangkan di sini. Kitab terbaik yang menjelaskan masalah ini adalah kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin, kitab ni banyak jilid lah sebenarnya, tapi dia ada ringkasan kitab ni dipanggil sebagai Mau'izatul lil Muttaqin. Kalau tak salah, Mau'izatul lil Muttaqin, kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Secara ringkas saya pun menjelaskannya dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi pun ada sebut secara ringkas menjelaskan kitab Syarah Muslim dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Taala memberi taufik kepada kita, insya-Allah. Jadi itu antara kesimpulan bab amar ma'ruf nahi mungkar ni. Ini termasuk dalam bab zikir lah. Semua yang kita bincang sebelum ni semua dalam bab zikir. Sebab apa zikir? Zikir ni makna gunakan lisan. Bila kita tegah perkara ma'ruf, perkara mungkar, suruh orang ma'ruf, kita berzikir. Makna kita suruh dia ingat kepada Allah Ta'ala. Zikir tu, zikrullah makna dia ingat kepada Allah. Kita suruh amar ma'ruf, suruh dia ingat kepada Allah Ta'ala.
Dan kesimpulan yang kita bincangkan amar ma'ruf nahi munkar ni, hukumnya wajib. Wajib kita tegur selagi mana, dia ada syarat je lah, selagi mana tidak mendatangkan implikasi yang buruk, yang lebih buruk. Kalau kita tegur, akan berlaku peperangan. Kita tegur pemimpin yang jahat, dia akan bunuh semua orang Islam. Jadi pada ketika itu kita tak wajib tegur. Kita si buruk, maka kita tak wajib tegur, tegar dalam hati saja. Selepas ni dalam bab menjaga lidah lah, ada beberapa perkara yang kita nak bincang dalam Quran dan sabdaan daripada Quran dan juga hadis Nabi. Kita akan sambung insya-Allah pada minggu depan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.